Menerusi teras kedua nadi keunggulan Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia komited memberikan penekanan kepada aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti bagi melahirkan anak yang baik lagi cerdik. Dalam konteks karamah insaniah ini juga konsep manusiawi turut diperkenalkan, iaitu setiap murid mempunyai perasaan hormat, empati dan kasih sayang antara satu sama lain. Konsep ini akan mewujudkan suasana harmoni yang menghindari gejala negatif termasuk buli. Sehubungan dengan itu, KPM sentiasa proaktif dalam mengenai isu buli yang melibatkan murid-murid di sekolah. KPM telah melancarkan garis panduan pengurusan salah laku buli di Institusi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia berserta surat perkeliling ikhtisas KPM bilangan 12 tahun 2023 bagi pelaksanaan garis panduan pengurusan salah laku buli di Institusi Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Garis panduan ini akan menjadi rujukan kepada semua pihak berkepentingan di institusi pendidikan dalam menjelaskan kefahaman tentang salah laku buli dan implikasinya serta peranan masing-masing dalam pengurusan salah laku buli, terutamanya terhadap pembuli dan mangsa buli. Untuk makluman ahli yang berhormat, Standard Operating Procedure dengan izin atau SOP yang dilakukan oleh pihak sekolah setiap kali berlaku aduan mengenai kes membuli murid adalah seperti berikut yang berhormat. Pertama, menghubungi ibu bapa atau penjaga murid yang terlibat, pelaku dan mangsa. Kedua, menghantar dan mengiringi murid yang terlibat ke klinik atau hospital kerajaan atau one-stop crisis center dengan izin yang berdekatan untuk pemeriksaan fizikal sekiranya murid itu mengalami kecederaan fizikal atau gangguan emosi. Yang ketiga, memastikan aduan salah laku murid yang diterima direkodkan dalam sistem sahsiah diri murid atau SSDM. Yang keempat, memastikan laporan awal dilengkapkan menurut surat perkeliling ikhtisas bilangan 7 tahun 2011, pelaksanaan Standard Operating Procedure SOP dengan izin 137, pelaporan dan tindakan menangani isu disiplin murid 1 hari aduan, 3 hari siasatan dan 7 hari penyelesaian, dan mengemukakan laporan awal kepada PPD serta laporan awal kepada JPN dan KPM. Bagi kes buli yang tiada kaitan dengan kesalahan jenayah mengikut undang-undang yang sedang berkuat kuasa, pihak sekolah akan mengendalikan kes tersebut mengikut kategori kesalahan disiplin seperti yang didaftarkan di peringkat sekolah. Manakala bagi kes yang dilaporkan kepada Polis Diraja Malaysia, pihak sekolah akan membantu PDRM dalam menyediakan beberapa dokumen yang berkaitan bagi melengkapkan proses siasatan. Laporan polis biasanya akan dibuat oleh doktor yang merawat mangsa atau waris mangsa, manakala tindakan selanjutnya bergantung kepada siasatan polis dan tindakan timbalan pendakwa raya. Sementara itu, pihak sekolah akan memantau disiplin murid termasuk sementara menunggu siasatan dan atau prosiding mahkamah selesai, dan intervensi akan dibuat melalui pemulihan oleh guru bimbingan dan kaunseling. Untuk makluman yang berhormat juga, sikit lagi ya Tuan Yang Pertua, ada beberapa kaedah juga pelaporan kejadian buli boleh dibuat melalui portal aduan buli, melalui sistem pengurusan aduan awam SISPA KPM, email adu buli, talian, telefon dan aplikasi WhatsApp. Jadi dengan kerjasama dengan pemufakatan KPM dan PDRM juga, kita membincangkan isu salah laku murid termasuk buli di sekolah ini, dan setiap sekolah sebenarnya termasuk sekolah menengah dan sekolah rendah mempunyai seorang pegawai perhubungan sekolah PPS dalam kalangan anggota PDRM yang sentiasa mendampingi dan bekerjasama dengan pihak sekolah. Jadi kita juga komited yang berhormat untuk meningkatkan lagi kesedaran murid bagi mencegah gejala buli di sekolah, dan KPM sentiasa menghargai peranan semua pihak termasuk pihak IBG, NGO, komuniti setempat dan semua yang terlibat dalam menangani gejala buli di kalangan murid di sekolah. Terima kasih yang berhormat. Berdasarkan jawapan Timbalan Menteri pada sesi yang lalu, SSDM, sistem sahsiah diri murid, kes buli memang meningkat tahun ke tahun. Tapi apa yang lebih membimbangkan kita adalah long term effect dengan izin, yang mana pelajar-pelajar yang terlibat dengan buli atau post buli ini akan mengalami trauma, kemurungan dan malas untuk ke sekolah. Di kawasan saya sendiri banyak saya mendapat aduan daripada guru-guru, dan ini memberikan satu efek yang tidak baik kepada sistem persekolahan. Soalan saya adalah bagaimanakah kementerian ingin mencegah adanya mental health issue ini dengan memberikan sesi kaunseling berpanjangan, dan berapakah tempoh sesi kaunseling bukan kepada orang yang membuli tetapi kepada mangsa. Dan lebih menyedihkan lagi adalah kes-kes buli ini di kawasan saya sendiri. Tidak hanya pelajar yang mengalami efek tersebut tetapi ibu bapa sendiri trauma
dan apakah langkah kementerian merentasi kementerian yang lain seperti Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat untuk memberikan kaunseling tidak hanya kepada murid tetapi juga kepada ibu bapa. Terima kasih. Baik, terima kasih Menteri. Yang berhormat. Yang berhormat, izinkan saya juga memaklumkan kepada Yang Berhormat, penyelesaian kes buli sebenarnya adalah 90% selesai dalam tempoh 15 hari yang diadu melalui portal aduan buli. Bagi kes yang belum diselesaikan adalah melibatkan kes-kes yang memerlukan siasatan lanjut melebihi 15 hari. Peningkatan ini Yang Berhormat, kalau kita ambil dari segi pendekatan advokasi, akses, maknanya penyebaran tentang akses kita untuk murid-murid dan juga ibu bapa waris untuk mengadu, maknanya lebih terbuka hari ini. Dan inilah yang sentiasa kita berikan jaminan bahawa setiap aduan mesti disiasat mengikut tempoh 137 pelaporan sebentar tadi. Adapun tentang soalan Yang Berhormat, tentang apakah intervensi yang dilakukan, Yang Berhormat, kami ingin menegaskan bahawa kita sentiasa memandang serius tentang kebajikan dan keselamatan murid di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Bagi kes yang berlaku di sekolah, mangsa dan pelaku akan dirujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling untuk sesi kaunseling. Yang Berhormat, kita mempunyai pasukan guru bimbingan dan kaunseling di dalam Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menangani isu-isu buli tersebut. Guru bimbingan dan kaunseling akan memberikan intervensi bersesuaian bagi memastikan intervensi yang terkait rapat dengan kebajikan, keselamatan dan kesejahteraan murid terjaga secara berterusan sebagai bentuk perlindungan sementara di sekolah bagi melindungi mangsa sewaktu siasatan dijalankan. Semua kes buli perlu dilaporkan kepada pengetua untuk tindakan selanjutnya. Untuk intervensi Yang Berhormat, yang kita telah pun laksanakan berdasarkan garis panduan dan juga program dan aktiviti intervensi adalah seperti berikut. Pertama, intervensi pencegahan. Ini memang kita laksanakan untuk memastikan pencegahan ini harus dilaksanakan di peringkat sekolah. Kedua adalah intervensi perkembangan, ya, dan kemudiannya pemulihan dan juga krisis. Jadi semua proses intervensi ini kita laksanakan bukan sahaja untuk mangsa tetapi juga untuk menangani di peringkat awal lagi. Terima kasih Yang Berhormat.